Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Hikmah di Sebalik Kisah. Aku Saifullah Abdul Rahman, hos utama anda di podcast ini, dan di episod kali ini aku ingin memberikan sedikit cerita atau background, latar belakang tentang diri aku. Pasal mungkin orang tertanya-tanya, dia ni siapa Dia datang dari mana Tiba-tiba buka podcast, lepas tu cakap podcast dia berlandaskan agama. So, okay guys. First aku nak tanya korang lah. Pada pendapat korang, apakah seseorang tu perlu untuk dia menjadi seorang guru agama untuk dia memberi nasihat, untuk dia mencungkil hikmah? Itu soalan aku. Korang ingat macam mana? Cuba korang komen apa korang ingat. Okay? Pasal kalaulah untuk seseorang tu memberi nasihat dan untuk seseorang tu dapat mengongsi pengalaman dan mencungkil hikmah di sebalik kisah, dia perlu menjadi seorang yang kita katakan sempurna, maka aku berani untuk mengatakan tidak ada manusia yang dapat melakukannya selepas wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada orang yang sempurna selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, what I'm trying to say here is, aku believe kita sebagai seorang Muslim layak untuk memberi nasihat sekiranya kita dapat berfikir dengan akal yang matang, akal yang sihat, akal yang matang, dan siapa pun dapat bagi nasihat. So, untuk aku katakan begini, bukan aku nak katakan that, okay, maknanya semua bab agama kita boleh masuk apa? Bukan. Aku cuma katakan sebagai seorang Muslim, kita tak lari daripada kehidupan yang harus kita jalani berlandaskan syariat Islam. Jadi, bila aku nak set up podcast, of course lah, aku wajib untuk melakukannya berlandaskan syariat Islam. So, ni benda tak boleh lari. Kita tak boleh lari antara kehidupan kita seorang Muslim dengan syariat Islam. So, yalah, itu aku punya food for thought untuk korang bila aku nak start podcast ni kan. For this episode lah. So, like right now, aku just want to tell you that aku bukan seorang ustaz. Like, sekali lagi aku bilang, aku hanyalah saudara Muslim korang yang mana aku ingin membuka ruang untuk kita berkongsi kisah dan pengalaman supaya dapat kita meraih manfaat daripada kisah masing-masing. Alright? And aku nak korang faham juga satu, podcast ni bukan untuk aku mengajar korang tentang macam mana nak menjalani kehidupan. Tapi podcast ni adalah untuk aku sendiri mungkin belajar daripada korang macam mana nak menghadapi kehidupan yang mungkin aku tak pernah lalui tapi korang dah lalui. Tapi atas kisah yang korang kongsikan dengan aku dapat belajar. Korang nak faham? Aku punya objektif bikin podcast ni bukan nak ajar korang. Tapi aku punya objektif is nak memberi manfaat kepada diri aku dan kemudian korang yang dapat meraih manfaat lah. Kan? Jadi, dengan itu, aku nak kongsikan sedikit macam sekiranya dalam episod-episod yang akan datang atau episod ni kan, bila aku membaca kisah, kemudian aku bercerita tentang kisah itu, bila aku kupaskan tentang kisah tu dan aku linkkan, aku kaitkan dengan perspektif agama kita Islam, insya-Allah aku dah buat aku punya homework lah. Insya-Allah. Aku doa kepada Allah Subhanahu Taala supaya memberikan aku kekuatan dan istiqamah untuk tidak berkata-kata tentang agama kita sesuka hati tanpa ilmu. Okey?
Itu very important. Pada akulah, ini prinsip aku lah. No one should talk about Islam tanpa ilmu. Okay. So, bila aku buat ni episod, aku insya-Allah aku dah buat kajian aku lah. Bila apa yang aku nak cakap kan, because it's a pre-planned thing. So basically aku dah tahu apa aku nak perbualkan, maka aku dah buat kajian tentang apa yang aku nak perbualkan. Lagi-lagi kalau aku nak membawa dalil daripada Al-Quran ke hadis untuk just to kasih kita tengok that kehidupan kita ni, kisah kehidupan kita ni, mungkin ada ajarannya, ada pengajaran daripada Al-Quran dan hadis yang mungkin kita tahu atau kita lupa. So, we just need a reminder, refreshment lah maksudnya. So, basically, aku nak cakap that insyaAllah aku dah buat kajian before every episode. Tapi, disclaimer, sekiranya aku tersilap, kalau ada di antara korang yang lebih mahir daripada aku, yang lebih alim, kalau ada kira korang yang lebih mengetahui daripada aku, boleh DM aku, sekiranya aku tersilap lah dalam penyampaian aku atau dalam kajian aku. Kerana aku make it kira effort, aku berusaha untuk membuat kajian. Satu, membuat kajian sebelum setiap episod, dan aku akan mencari rujukan untuk aku punya kajian tu. Kalau sekiranya aku ragu dengan sesuatu perkara yang aku nak bincangkan, aku akan bertanya kepada guru. So basically, of course lah, kita sebagai hamba Allah, kita kena pergi belajar. So untuk aku nak berbual tentang agama ni, aku tak boleh berbual suka-suka, ikut hati aku, ikut emosi aku, ikut nafsu aku. I have to have something that I rely on in order for me to speak about this din, agama Islam ni. Okay? Jadi, orang mungkin akan tanya, dia ni berbual pasal Islam, ialah dia buat kajian, macam mana dia buat kajian? Tahu ke dia nak buat rujukan? Tahu ke dia nak buat kajian? Nak research ni semua? Dia ni apa, Google je apa? So, dengan teknologi yang kita ada sekarang, Alhamdulillah, Google tu memang satu platform yang bermanfaat lah, kita katakan. As long as kita tahu macam mana nak gunakan. Dia bermanfaat bila kau tahu mana nak gunakan. Kalau kau main klik aja, memanglah semua akan keluar. Tapi you just need to know how to filter. So, soalannya, tahu ke aku saya nak filter? Okay. Just to share, Alhamdulillah, dengan izin Allah, aku diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk go through academic study dalam pengajian Islam. Aku finish my certificate in Islamic Jurisprudence. Yeah, so I've completed. Then after that, Alhamdulillah, dengan izin Allah, aku also completed aku punya diploma in tafsir hadis. Dan Alhamdulillah lah aku pass lah basically kan. Kalau aku fail, kan aku nak cakap aku dah complete kan. Aku paisi lah. Aku segan lah kan nak cakap. Tapi bukan nak bangga. Cuma aku just want to tell you that who am I. And bila aku berbual pasal Islam, aku bukannya Google gitu macam kosong-kosong lah. Kira what I'm trying to say lah. Aku really know how to cari kira orang kata apa yang aku nak lah. Aku tahu. Pasal aku pernah berguru. Dan aku masih berguru. Aku pernah berguru dan aku masih berguru. Okay. And then Alhamdulillah, aku pun managed to finish aku punya pra-diploma in Arabic language. So basically, aku boleh lah, kira orang cakap baby talk lah, berbual dalam bahasa Arab kan. Macam example, kira aku boleh lah cakap dengan kau, Alhamdulillah, astati'an atakallam bilughatil arabiyyah. So, itu baby lah, basic lah kan. Kalau kau ajak aku berbual jauh, mungkin aku tengok kau, aku stand, tengah loading lah. So, baby talk, insyaAllah, aku boleh lah. Kau berbual, mungkin aku boleh faham sikit, tapi aku tak expert. But, I have gone through the learning process. And, aku can say that, up till now, aku masih belajar. And aku masih berguru.
dan aku masih menghadiri kajian secara bertalaki, yakni fizikal, every week. Jadi, kalau aku ada apa-apa persoalan tentang Islam, aku memang ada direct contact dengan guru aku. So, insya-Allah dalam setiap episod, kalau ada sesuatu yang aku nak tahu dan aku ragu-ragu, aku ada tempat untuk rujuk. So, insya-Allah aku akan cuba sedaya upaya untuk berkata-kata secara ilmiah, bukan berkata-kata secara sembarang. So, aku harap aku make things clear. Aku bukan ustaz, aku tak ada ARS, tapi aku believe that sebagai seorang Muslim, aku boleh aja memberi nasihat atau mencungkil hikmah buat korang semua dan juga buat diri aku. Pasal aku kat sini, aku bukan nak mengajar. Aku bukan nak mengajar. Have to understand. Aku bukan nak mengajar korang. But aku nak berkongsi kisah korang yang mana korang mungkin dengar, korang boleh ambil pelajaran dan juga aku kat sini yang baca ni dapat ambil pelajaran. So, one more time. Kita make a disclaimer. Aku bukan ustaz. Aku akan cuba sedaya upaya untuk membuat episod-episod podcast aku secara ilmiah. Especially bila aku berbual tentang agama. Aku tak akan sembarang kata tentang agama. Aku berlindung daripada Allah. Aku berlindung kepada Allah daripada berkata-kata tentang agama ni tanpa ilmu. Alright? Okay. Because aku believe seperti mana yang kira kita tahu agama ni kira kita tak boleh buat sembarang lah. Kan? Sebab tu aku cakap, aku kat sini, aku tak bagi fatwa. Okay? Kalau sekiranya aku cakap ni benda boleh, ni benda tak boleh, aku bukan keluar daripada kocik aku. Aku hanya menukilkan kalam-kalam guru. Aku hanya menyampaikan mungkin apa yang aku belajar kat kelas, itu je. Alright? Aku bukan kira macam pandai-pandai fikir, lepas tu keluarkan daripada kocik aku, oh ni barang boleh, ni barang tak boleh. No. Aku want to make this clear. Okay? Aku rasa ni dah cukup panjang. Just to explain this part. So, insyaAllah, kita akan masuk ke dalam kisah. Kerana Alhamdulillah telah ada hamba-hamba Allah yang berkongsi kisah mereka di Google Form kita yang ada di link bio Instagram kita. So, kalau korang ada cerita yang korang nak kongsi dengan kita, jangan takut, jangan segan. Kita tak ada minta email, tak ada minta data, tak ada minta nama, tak ada minta nombor telefon pun. You can just click the link in the bio Instagram kita, Google Form, kongsikan kisah korang. InsyaAllah kita akan bacakan. So, hari ini aku akan bacakan kisah yang pertama. Kemudian kita tengok apa hikmah yang kita boleh congkil daripada kisah tu. Ada kisah inspirasi ke yang kita boleh ambil. Dan kita tengok apa solusi yang mungkin possible untuk kita lakukan kalau kita dalam tempat tu. Alright? Stay tune guys. Alright guys. Ini kisah yang dikongsikan oleh pengantar kepada kita. So, aku going to read dia punya kisah. Then after that, kita akan bincangkan kisah dia. So, right now, untuk episod kali ini, insya-Allah aku bacakan kisah ni. Daripada siapa, aku tak tahu. Like I said, aku tak tahu ni daripada siapa. Literally, okay? Korang cubalah klik kat Google Form yang link di bio Instagram. Korang masuk, korang akan tahu yang aku tak minta apa-apa pun data korang untuk kongsi kisah. Alright, check it out, okay? Okay, aku akan baca Bismillah. Assalamualaikum. Aku nak share kisah, tapi ni bukan kisah aku. Tapi aku rasa kisah ni boleh dijadikan topik untuk discussion. Because aku believe banyak orang sebenarnya melalui perkara yang sama. Aku ada seorang kenalan. Dulu masa kita muda, kita dapat jugalah. Tapi bila dah grow up, kita dah sibuk dengan jalan masing-masing. To get it straight to the point, dulu aku dengan kawan aku ni, masa muda, biasalah, percampuran pun sembarang. But Alhamdulillah, Allah berikan aku kekuatan untuk tinggalkan circle tu. Kawan aku ni masih lagi dengan circle tu. Tapi beberapa tahun lalu, dia ada approach aku, katanya nak hijrah.
So, aku ajaklah dia pergi kelas agama. Pasal nak hijrah, perlu ilmu apa kan? Kalau tak ada ilmu, nanti hijrahnya ke laut juga. Dia datang kelas beberapa kali. Duduk dengan sahabat-sahabat kelas semua. Tapi dalam masa yang sama, dia masih juga lepak dengan kawan-kawan dia yang sebelah sana. Kita nasihatkan dia supaya jauhkan diri dulu dengan kawan-kawan tu. Pasal dia tengah proses nak hijrah. Belum kuat lagi. Tapi dia kata dia nak tarik kawan-kawan dia juga hijrah. Ada time tu dia sampai bertekak dengan kawan-kawan sana. Pasal diorang tak terimalah apa yang dia nak sampaikan. Pendekkan cerita, dia pressure and rasa that nak hijrah ni susah. Last-last, dia kembali ke pangkuan kawan-kawan dia and hilang dari aku. Dengar khabar, dia terduduk. Bracket prison. Okay, terduduk masuk prison lah. Sebab ambil drug. Semoga Allah lindungi aku dan kita semua dari semua ni. Amin. Nasihat aku untuk semua, jangan bermain dengan api kalau belum kuat. Takut baju sendiri yang terbakar. Okay bro, semoga kau dapat congkir sikit hikmah dari kisah yang tak seberapa ni. Assalamualaikum semua. Okay, itu dia perkongsian daripada brother kita ni. Alright. So, ada beberapa point yang kalau kita tengok, yang pada aku a food for thought lah kan. A food for thought. Okay, for example, bila dia... Okay, nak one more thing. Ini, kalau korang perasan dia kata, ni dia nak kongsi kisah, nak share kisah tapi bukan kisah dia. So, basically, that's what you can do guys. You don't have to share kau punya story. Mungkin kau tahu ada kawan kau ke, family kau ke yang mempunyai story yang mana kau rasa story dia tu bermanfaat untuk dikongsikan. So, you can use their story and share as a third party. Write into us, kira to narrate dia punya story untuk bilangkan tentang story dia pada kita. Alright? So, macam dia cakap, ni bukan story dia. Tapi dia rasa banyak orang melalui perkara ni. Okay? Kawan. So basically aku rasa ni diorang budak baju lah, gangster lah kan, atau drug ke apa, Allahuaklam. Then yes, dia kata dia dah hijrah. Alhamdulillah. Kepada aku pun tak tahu ni brother ke, tapi aku rasa brother lah, takkan sister kan. Kepada hamba Allah ni, alhamdulillah kerana diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah. Right? Hijrah ni semua orang boleh bikin. Tapi nak istiqamah tu guys. Istiqamah tu yang susah. Aku doa pada Allah SWT supaya Allah memberi kita istiqamah dalam penghijrahan kita. Alright. Cakap amin guys. Amin. Okay. Kawan dia tu masih dengan circle yang lama. Sedangkan dia dah get out of the circle. So, to cut it short, dia kata kawan dia a few years ago approach dia lah, beberapa tahun yang lalu approach dia, katanya nak hijrah. So, aku rasa dia pun happy lah kan bila dapat tahu kawan dia nak hijrah. So, dia ajak lah kawan dia pergi kelas agama kerana pada dia nak hijrah, nak kena ada ilmu. Dia kata ni, dia yang kata, kalau tak ada ilmu nanti hijrahnya ke laut juga. Okay guys, apa korang mengingat? Okay, komen apa korang mengingat. Betul ke nak hijrah ni nak kena ada ilmu baru boleh hijrah? Atau bila dah hijrah, nak kena ada ilmu dulu, penting. Penting ke, bro? Bro pula. I mean, penting ke kepada para penonton atau pendengar, penting ke untuk kita ada ilmu bila kita nak hijrah? Write down your comment. Okay, one thing aku nak cakap. Kalau lah siapa-siapa yang komen, aku akan filter komen tu, okay guys? So, aku just hoping for a positive comment yang mana komen kau tu dapat memberikan wawasan buat orang. Kalau ada yang komen negatif, kan, menghina, ni semua aku akan okay, aku akan jentik komen tu keluar. Alright, okay. Tak mau komen yang bukan-bukan guys. Ingat setiap yang kita tulis tu akan dihisap. Okay, setiap yang kita tulis akan dihisap. Aku nak bikin platform ni healthy. Jadi, korang stay healthy lah kat platform tu. Okay, platform apa pun lah. YouTube ke, dekat Instagram ke, whatever platform yang kau jumpa and kau komen. Just be careful of apa yang kau tulis, kau type. Akan dihisap. Okay. Korang jawab penting ke tak?
Kerana pada aku, okay, ni kita nak kupas lah. Kerana pada aku, ilmu tu penting guys. Ilmu sangat penting. Especially dalam agama lah. Even kalau dunia lah. Kalau dunia pun kau nak buat sesuatu, mesti nak kena ilmu apa. Apa lagi agama? Betul tak? Apa lagi agama? Jangan kira bab dunia je kau nak pergi tuntut ilmu, nak pergi course ni, course tu, just to upgrade kau punya diri. Tapi dalam bab agama, santai-santai. Tak boleh gitu. Kita nak kena, orang selalu cakap, nak kena balance. Whereby sebenarnya bab agama ni, tak ada. Kira nak kena balance dunia dan agama. Kau settle kau punya agama, insyaAllah kau punya dunia akan ikut bro. Kau punya dunia akan ikut kau bila kau jaga agama kau. Pasti. InsyaAllah. Yakin. Okay? Pada aku, ilmu penting. Kerana seperti mana kita tahu dalam hadis Imam Bukhari, dalam kitab hadis dia, dia ada satu bab ni tau. Yang mana dia punya bab punya title tu, Al-ilmu qabla qawli wal amal. Okay? Ilmu sebelum berkata dan beramal lah, melakukan amal perbuatan. So, kau nak kena ada ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata-kata dan sebelum melakukan sesuatu. So, betapa pentingnya ilmu untuk kita dapatkan sebelum kita melakukan sesuatu. Alright, especially ibadah guys. So, it's very important seperti dia cakap, nak kena pergi belajar guys. Kalau korang dah hijrah, aku punya advice, jangan kira katakan feel enough. Jangan merasa cukup dengan hanya melihat social media. Yes, that can be a kickstart, but please, pergi cari kelas, duduk majlis ilmu, belajar guys. Wajib belajar ni wajib guys. Kerana ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan talabul ilm faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib guys di atas setiap muslim. So there's no way for you to run away from seeking knowledge. Kau tak boleh lari dari nak pergi menuntut ilmu ni. Kau tak boleh cakap apa tu, aku santai-santai je, aku nak relax je. Tak boleh guys. Kau nak kena belajar. And ada orang ni, dia takut nak belajar kerana dia takut dapat tahu apa yang dia buat ni tak boleh. Itu mindset tu kau nak kena nak kena tendang keluar tau. Kenapa? Pasal kau nak fikir, belajar ni wajib. Maknanya kalau kau tak belajar, boleh jadi dosa lah. Lagi-lagi. Lagi-lagi kalau kau rasa, aku tak belajar pasal nanti takut dah tahu, jadi tak boleh pula. Jadi haram pula. Jadi aku tak tahu ni kira okey lah. Tak kena hukum lah. Tak ada guys. Takut kau dihukum oleh Allah kerana tak nak ambil tahu. Okay? Dah buat benda tak boleh. Lepas tu ada lagi satu hukuman lagi pasal tak nak ambil tahu, whereby engkau mempunyai peluang untuk ambil tahu. Alright? Itu another thing bezakan So pada aku ni wajiblah belajar. Lagi-lagi kalau engkau baru hijrah guys. Kalau korang perasan, bila kita baru hijrah ni, dia punya semangat, subhanallah. Punyalah. Boom! Dia macam roket tau. Tutup. Kau nak fly high je bila kau baru hijrah. Betul tak? Siapa agree? Bila baru hijrah, dia punya semangat, kau boleh fly lah kira, orang cakap. Bila baru hijrah, aku punya nasihat, all out lah. Pergi belajar. Bukan nak cakap apalah. Kira akan datang waktu nanti futur. Futur ni kira macam kau rasa malas, kau nak take a break from doing things lah. Itu waktu futur dia. Ada break lah kira katakan daripada semangat tu. So, bila kau tengah semangat ni, time kau baru hijrah, fly high bro. Pergi kelas, belajar, mana majlis ilmu, pergi. Kalau kau boleh bikin hari-hari, kira memang mantap lah. Tapi kalau tak boleh, seminggu sekali, hadirkan diri pada majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu guys. Ada dia punya orang kata benefits lah. Fadilat duduk dalam majlis ilmu bye. Okay. So like I said lah, kita time tengah semangat, jangan hanya stay within the wajib. Tengah semangat, lebih-lebihkan lah buat yang sunnah semua kan. Pasal kita takut datang waktu futur tu, bila time tengah nak bila datang waktu lemah tu, tengah nak lemau tu kita katakan, kalau kau stay wajib takut time lemau tu, wajib pun kau tinggal. Jadi time kau form tu, lebihkan dengan kau punya amalan sunnah. Jadi bila time datang waktu futur tu, at least kau tak bikin yang sunnah,
Tapi yang wajib insya-Allah kau masih amalkan. Tapi kalau tengah semangat kau setakat bikin yang wajib, risau. Risau. Guru-guru kita katakan risau bila kau tengah futur, yang wajib pun kau lopong. Kau akan tertinggal. Right? So tengah semangat, fly. Right? Okay. Sekarang kita kembali kepada dia punya story tadi kan. Kan dia kata, dia panggil kawan dia datang kelas. So kawan dia pun duduk lah dengan kawan-kawan kelas dia lah. Maknanya jumpa a new circle. Tapi dalam masa yang sama kawan dia masih juga lepak dengan kawan-kawan yang sebelah sana. So kawan dia kata kawan dia nak lepak dengan sana pasal nak dakwah diorang. Nak hijrah sama-sama. Okay guys. Komen. Apa korang mengingat bila kau nak hijrah, selamat ke tak untuk kau masih lepak dengan kawan kau yang lama tu macam biasa? Komen guys. Selamat atau tak? Kasih pendapat korang sikit. Okay. There's no wrong, there's no right. But please, keep your comment healthy. Itu je aku minta. Okay. Keep your comment healthy. Pasal dia cakap kawan dia ni masih campur dengan sana. And nak dakwah dia orang. But sebelah sana nampak sangat lah tak layan dia kan. So dia bingit, dia pressure sendiri sampai dia feel susah nak hijrah. And qadar Allah masya'afa'al dia duduk balik lah. I mean dia mungkin dia tak boleh angkat lah dia pressure kan. So like I said, apa korang penyengat? Perlukah jauhkan diri dari kawan-kawan lama bila kita nak hijrah? Tell me your thoughts guys. Write at the comment. Remember, be positive. Okay. Untuk aku, tengok keadaan kawan lama kau macam mana. Okay. Kalau kawan lama kau ni negatif, kan, toxic, kira mengejek kau, cucuk-cucuk kau, kasih kau pressure, jauhkan diri lah bro. Jauhkan diri. Tak payah nak gilik-gilik kat sana. Okay. Tak payah. Kau nak kena jaga agama kau. Okay. Untuk kau jauhkan diri dengan diorang tu bukan bermakna nak bermusuh, tapi it's just to safeguard your religion. Okay, your deen, agama kau. Kau kena jaga agama kau. Bila kau nak hijrah ni, kau nak ingat kau nak lari towards Allah tau. So bila ada yang kira menarik kau, you have to leave that area. So kalau kawan-kawan yang macam ni negatif, toxic, tak membantu ni, orang macam ini kau tinggalkan. Tapi sekiranya diorang ni orang-orang yang kawan-kawan yang hormat kau punya decision, diorang malah macam memberi kata-kata perangsang bagus and such kan, dan kawan-kawan macam ini boleh kau simpan diorang. Pasal diorang tak toxic. So no worries lah kan. InsyaAllah kau boleh simpan diorang. Kira kau pun don't know that bila kau istiqamah, bila diorang nak hijrah, diorang tengok kau dah hijrah, diorang tahu tau, diorang ada close channel yang diorang nak pergi. Tak payah susah-susah nak pergi cari kelas ke. Diorang tahu kau ada, just call kau, bro, aku nak hijrah. Simple for them. Because you are there. Tapi sekiranya diorang toxic, kau lari jauh-jauh. Lari jauh-jauh. Selamatkan diri, selamatkan agama kau. Okay? Pasal ada situation kau kena jarakkan diri kau daripada diorang. Pasal nak elakkan fitnah. Ujian dan fitnah lah. Diorang boleh jadi fitnah buat kau tau. So kau jangan pukul rata semua kawan. Nasihat aku is jangan pukul rata semua kawan. Ada kawan kira jauhkan diri. Ada kawan hi bye. Ada kawan kau boleh rapat. So kita tak ambil satu jawapan, satu solusi, pukul rata semua. Tak. Kita tengok senario, kita evaluate. Kita pun dah besar. Kita pun tahu macam mana nak evaluate orang. Okay? So, kau nak kena ingat tau. At the end of the day, kau nak kena elak daripada fitnah supaya kita jangan tertarik kembali lah pada keburukan. Right? Pasal kita nak dapatkan tu kemanisan iman. Hawalatul iman. Right? Pasal ada halawatul iman. Pasal ada kemanisan iman lah, halawatul iman. Right? Pasal ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengatakan ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Iaitu yang pertama lah, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Nombor dua,
apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya kerana Allah. Okay, you love somebody for the sake of Allah. Nombor 3 ni, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ni sahih riwayat Bukhari. So, kau tengok, untuk mendapatkan halawatul iman, ni 3 perkara. Dan yang terakhir tu, kau benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan kau. Allah dah kasih kau hidayah, kau dah hijrah. Kau have to hate to go back to the old life. As how kau tak suka, kau benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Siapa yang suka masuk neraka? Kau suka? Tak ada orang suka bro. Tak ada orang suka. Hakikatnya tak ada orang suka. Macam mana jahat pun seseorang tu, aku boleh confirm dengan kau, dia tak nak masuk neraka. Dia tak nak masuk neraka. Cuma mungkin Allah belum, kira hati dia belum terbuka lah. Hati dia belum terbuka. Pasal hidayah ni, dia akan datang mengetuk pintu rumah kau. Antara kau nak terima atau tak nak hidayah tu, okay? Hidayah pasti akan ketuk. Zaman sekarang, kau buka handphone je, kau dah nampak dakwah. Dakwah dah masuk tau. Tak payah buka pintu. Buka handphone je. Unlock kau punya phone, masuk kau punya social media. Dakwah ilallah dah masuk. Okay? Jadi kau punya pilihan. Kau tak boleh cakap hidayah Allah belum sampai. Hidayah dah sampai. Dia dah ketuk dah rumah kau. Kau je nak buka pintu, nak panggil dia masuk atau tidak. Alright. So, bila kita baca kisah pengirim ni, kita tahu that satu, kita summarize lah. Kita tahu that satu, bila nak hijrah, ilmu is important. Ilmu is important. Hadirlah kajian, okay? Cari guru yang dapat mengajar kau, mendidik kau, tarbiyah kau, murabbi, okay? Dia dapat mendidik kau untuk menjalani agama dengan wahyu, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Alright? You have to find. Jangan kira apa tau, macam just go and like Google and like aku cakap lah, kau tak tahu cara, kau Google, kau ingat apa yang ada kat Google semua betul. Tak boleh. Sebab tu try guys, try ni aku punya nasihat lah. Jangan bikin podcast sebagai kau punya main meal everyday. Jadikan podcast ni sebagai kau punya side dish. Okay, podcast aku ke podcast siapa-siapa lah. Jadikan ia sebagai side dish, bukan main dish. Kau punya main dish adalah isi harian kau dengan Al-Quran, dengan kajian Islam, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Podcast ni just take a portion of your daily life. Alright? Jangan jadikan ia sebagai bahan utama engkau. Okay? Macam mana kau favorite pun podcast, try. At least satu hari podcast ni sebahagian dia daripada waktu kau. Lebih waktu kau baca Quran, belajar agama, zikir kepada Allah, lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Okay? Itu aku punya take lah about podcast ni. Okay? Walaupun aku buat podcast, tapi aku tak nak kau waste time kat podcast. Menuntut ilmu. Kalau kau dah hijrah, pergi menuntut ilmu. Kalau kau belum hijrah, tunggu apa lagi? Hijrah bro. Betul tak? Semua orang nak kebaikan. Jangan procrastinate. Kita tak tahu bila Allah akan menarik nyawa kita. Dan aku nak bilang satu. Aku ni duduk macam ini, nak bercerita macam ini. Aku bukan orang yang baik. Okay? Aku bukan nak kata yang aku ni lebih baik daripada engkau. Tak. Aku always believe orang yang baru hijrah, dia punya kebaikan, dia punya semangat tu lebih mantap daripada orang yang dah hijrah for sometimes. Okay? Tapi untuk orang-orang yang aku katakan dah lama hijrah, jangan complacent. Jangan merasa tenang kerana aku dah nampak dengan mata aku sendiri orang yang dah hijrah lebih daripada 10 tahun, dia jatuh balik. Dan dia menjadi semakin teruk. Wa iyazubillah. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Sebab tu kita amalkan doa ni. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Oh Allah yang membulak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Okay? So guys,
bab hijrah ni kira sentimental sikit lah kan. Pasal masing-masing mempunyai kisah silam. So, aku tak pentingkan kisah silam. Yang aku pentingkan adalah bila saat penghijrahan tu, apa yang kita nak buat. Okay? Itu yang aku pentingkan. So, bagi korang yang baru nak hijrah, jangan lupa tanya kawan-kawan kat mana nak belajar agama. Okay? Bagi korang yang masih fikir lagi, nak hijrah ke tak? Nak tunggu kawan ke tak? Jangan tunggu kawan. Gerak dulu bro. Gerak dulu. Kawan kau, kalau dia orang ada hati nak hijrah, dia akan cari kau. Okay? Bagi korang yang belum lagi terfikir nak hijrah, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi guys? Okay? Alright. Aku like to say, aku stop here. InsyaAllah pada episod akan datang, aku akan kongsikan kisah yang lain. Dan insyaAllah kita akan mencungkil hikmah, mencari inspirasi dan tengok apa solusi yang kita boleh dapat lah. So guys, terima kasih aku ucapkan kerana sudi layan, mendengar. Dan ingat, jangan jadikan podcast sebagai bahan utama. Side dish je. Snack. Okay. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allahumma arinal haqqa haqqa wansubna ittiba'a wa arinal batila batila wansubna ijtinaba.